Rajo. Berapa menit kamu, Pak? Tan Sri Pengurusi, pindaan MA63 ini ke arah mengukuhkan Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Ia ke arah mengukuhkan, bukan melonggarkan. Apa yang disebut oleh Kinabatangan tadi soal pembangunan, saya bersetuju penuh dengan Yang Berhormat. Memang keadaan pembangunan di Sabah dan Sarawak perlu lebih ditumpu, terutama dalam perhubungan jalan raya daripada bandar ke bandar, kecil atau besar, dan ke kampung-kampung. Itu adalah realiti. Yang paling penting sekali ialah soal kerana berada setaraf dengan Semenanjung, Sabah dan Sarawak, maka keselamatan perlu dipertingkatkan, terutama sekali untuk menjamin dalam pembentukan Malaysia ini keselamatan Sabah dan Sarawak terjamin. Perlu dipertingkatkan keupayaan pasukan keselamatan kita, terutama untuk menjaga perairan antara Filipina dan Sabah, kerana kebimbangan rakyat di situ masih ada. Pencerobohan sering berlaku. Oleh itu, peruntukan mesti dipertingkatkan supaya rakyat Sabah dan Sarawak merasai bahawa mereka terjamin keselamatan mereka. Keselamatan di bawah Field Marshal yang paling utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, 5-star General. Kita boleh berbangga kerana tidak ada lagi curiga antara satu sama lain, sama ada ia berasal dari Sarawak, Sabah atau Semenanjung. Misalnya, Panglima Angkatan Tentera sekarang daripada anak jati Sarawak. Bila saya menjadi menteri waktu itu, ada bisik-bisikkan kepada saya, bolehkah kita lantik orang Sarawak ini menjadi Panglima Angkatan Tentera? Saya kata saya yakin penuh tentang integriti, ketaatan dan kesetiaan kepada Malaysia yang dibentuk pada tahun 63. Pada masa yang akan datang, kita harap akan ada nanti KSN dan jawatan-jawatan yang lain yang berasal daripada Sabah dan Sarawak. Ini penting untuk membentuk integriti, membentuk penghormatan antara kita. Begitu juga bila dalam perjanjian perkara 20 dan sebagainya, termasuk hal immigration, kita harap kedua-dua negeri ini bersifat berintegriti dan terbuka. Kita merasa sedih kadang-kalanya kita boleh pergi ke Korea Utara, kita boleh pergi ke Cuba, tapi tak boleh pergi ke Sarawak. Ini satu perkara yang menyedihkan. Selepas lulusnya hari ini untuk mengukuhkan perpaduan antara tiga wilayah ini, perkara ini kita harap dapat diatasi, dikurangkan. Melainkan mereka yang ada rekod jenayah, persenanan gerata, baru tak boleh masuk di sebuah negeri. Tetapi kerana perbezaan politik dan sebagainya, mesti diizinkan kerana kita pergi kepada kematangan dan integriti. Saya sendiri kadang-kadangnya berasa menitis air mata bila dah sampai di Kuching, diarahkan patah balik. Kenapa tak boleh masuk? Sedangkan saya boleh masuk ke mana-mana negara. Hatta nak masuk Israel pun boleh kalau kita mau. Mereka boleh cop di sekeping kertas tanpa cop di pasport. Oleh itu kita harap perkara ini dapat dipertingkatkan supaya nilai integriti wilayah ini dapat dipertahankan dengan kuasa-kuasa yang diberi. Sabah, Sarawak, Semenanjung, ya ada kuasa istimewa kepada suatu wilayah itu, gunalah sebaik mungkin. Sebab itulah kita harap dengan kita bersama meluluskan pindaan perlembagaan ini, kita harap betul-betul Sabah, Sarawak, Semenanjung
berada setara, terutama di sudut pembangunan. Kita bersetuju bila kita pergi ke sana kita boleh melihat ketinggalannya mereka terutama dalam infrastruktur, termasuklah jalan-jalan raya, termasuklah sekolah, termasuklah dalam bidang pertanian dan sebagainya. Ini kita akui bersama, mesti dipertingkatkan. Dan juga penguasaan kapitalis tempatan dan luar, sama ada daripada dalam negeri itu sendiri, yang mengaunkan kekayaan. Bahkan musim pilihan raya ini, kita lihat toke-toke balak ini menentukan arah tuju negeri. Ini yang kita tidak mau berlaku dalam satu negara. Biarlah rakyat dan parti-parti politik yang berwibawa menentukan arah tuju pembangunan sebuah negara, integriti sebuah negara. Bukan toke-toke balak. Pengaruh toke-toke ini begitu hebat sekali. Seperti apa yang berlaku di New Caledonia sekarang ini. Bagaimana peranan toke-toke ini boleh mengubah pemikiran penduduk di situ untuk menyokong kuasa mana yang mereka mau. Dan ini soal giant dalam hal ini mesti dikurangkan pada masa yang akan datang. Termasuk di Semenanjung ini pun kita lihat bagaimana One NDB cuba mengubah pendirian politik Malaysia sampai dibicarakan di seluruh dunia hal One NDB ini. Sampai Hollywood nak buat filem dan dicari pelakon bagaimana wajah bekas Perdana Menteri, wajah Langkawi dan sebagainya untuk dibuat filem menceritakan skandal kewangan yang terbesar yang menguasai corak kewangan Malaysia yang dilihat oleh pelabur-pelabur asing di seluruh dunia sekarang ini. Sebab itulah Sarawak dan Sabah dalam meneraka yang lebih baik pada masa yang akan datang, hindar skandal seperti ini karena ia membawa imej yang buruk sekarang dan pada masa yang akan datang. Sebab itulah saya dengar di sana soal parti-parti yang menguasai politik ini dan mereka kadangnya mendapat projek yang berganda-ganda. Lepas dia, lepas dia, lepas dia, untuk mendapat konsesi balak dan sebagainya. Dan mereka menguasai politik di tempat itu. Pokok Senang. Ini Pokok Senang, ya. Lepas dia saya. Terima kasih Kota Raja. Saya juga baru balik daripada Sarawak dalam 2-3 hari yang lepas. Saya lihat bahawa kawasan-kawasan pendalaman ni begitu ketinggalan. Sedangkan kalau kita lihat gaji adun Sarawak ni antara yang tertinggi, malah lebih tinggi basicnya daripada basit ahli parlimen. Kalau tak silap ingatan saya, malah peruntukan saya dipahamkan untuk pembangunan bagi seseorang adun, satu kawasan adun tu 8 juta satu tahun. Saya duk bayangkan masih ada lagi orang yang tinggal dalam keadaan yang begitu teruk. Jadi sepatutnya kalau saya impikan kalau 8 juta itu untuk satu kawasan parlimen di Semenanjung, saya fikir saya pun boleh buat setahun 100 buah rumah yang bernilai 40,000 untuk beri kepada rakyat. Tapi tidak berlaku di Sarawak. Ya, saya setuju yang perlunya kita ambil tanggungjawab bersama. Tak kira daripada Sabah, Sarawak atau Malaysia, kita baiki pada masa akan datang supaya nilai integriti itu dapat dijelmakan kembali dan Malaysia akan muncul sebuah negara yang kembali menjadi harimau di Asia Tenggara ini pada masa akan datang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Amat Kota Raja yang